Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan membaca hadis yang ke-12 daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam An-Nawawi, berkenaan dengan melakukan kerja yang berfaedah. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di antara kesempurnaan Islam seseorang ialah dia meninggalkan sesuatu yang tiada kaitan dengannya. Dia meninggalkan sesuatu yang tiada kaitan dengannya. Al-Imam At-Tirmizi telah mengeluarkan hadis ini dalam bab-bab zuhud, iaitu bab orang yang bercakap sesuatu yang tidak ada kena mengena dengannya. Al-Imam Ibn Majah pula telah mengeluarkannya dalam kitab fitnah, iaitu bab menjaga lidah ketika berlaku fitnah. Hadis ini penting. Apakah kepentingannya? Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang sentiasa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau banyak mengutip adab, pertuturan, peradaban daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kepada kita salah satunya hadis ini yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita dengan menggunakan satu ayat yang ringkas tapi cukup bermanfaat. Hadis ini menghimpunkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Benarlah apa yang dikatakan oleh para ulama bahawa hadis ini adalah di antara ungkapan yang pendek lagi padat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada tandingan daripada sesiapa pun sebelum Nabi. Kerana hadis ini juga menghimpunkan separuh daripada agama. Kandungan agama ini apa dia? Melaksanakan dan meninggalkan sesuatu. Dan hadis ini telah menaskan, menyatakan dengan jelas sesuatu yang perlu ditinggalkan. Tarkuhu ma la ya'nihi. Ada sebahagian ulama yang mengatakan bahawa hadis ini menghimpunkan keseluruhan agama kerana dia telah menaskan supaya meninggalkan sesuatu dan terkandung di dalamnya suruhan melakukan sesuatu. Sebagai contoh, Ibn Rajab Al-Hambali telah berkata, hadis ini merupakan salah satu daripada prinsip-prinsip akhlak yang agung, yang besar. Sementara itu, Al-Imam Abu Daud pula berkata, hadis-hadis asas di dalam setiap bidang ada 4. Dan di antara yang disebut di sini ialah hadis yang kita bincangkan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, antara perkataan yang ataupun sabdaan Nabi ataupun matan yang ada dalam hadis ini yang perlu kita ambil kefahaman, yang pertama ialah min husni islamil mar'i, di antara kesempurnaan Islam seseorang. Maksudnya di antara kesempurnaan dan kelengkapan seseorang dan tanda-tanda kebenaran imannya. Seseorang di sini apa maksud seseorang? Tak kisahlah lelaki ataupun perempuan, muslim ataupun muslimah. Kemudian tarkuhu ma la ya'nihi. Ma la ya'nihi ni tidak ada yang tidak, sesuatu yang tidak berkaitan dengannya. Maksudnya perkataan, perbuatan yang tidak berkenaan dengan dirinya, sama ada dari urusan dunia ataupun urusan, tambah-tambah lagi urusan agama. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, antara kefahaman daripada hadis ini ialah hadis ini tujuannya untuk membangunkan sebuah masyarakat yang mulia, yang berakhlak, yang beradab. Kita tengok, kita tahu, kita yakin bahawa Islam yang diturunkan kepada kita ini terlalu memberikan perhatian kepada kesejahteraan masyarakat, kepada keselamatan masyarakat, supaya ahli masyarakat
supaya manusia dapat hidup dalam keadaan serasi, penuh muafakat, tanpa wujudnya permusuhan dan perbalahan di antara mereka. Begitu juga Islam sangat prihatin terhadap keselamatan individu agar dapat hidup di dunia ini dengan keadaan aman, sejahtera, bahagia, bermesra, dimesrai, memuliakan orang lain, respect, tidak menyakiti dan tidak disakiti, sehinggalah dia meninggal dunia. Dan dalam keadaan dia meninggal itu dalam keadaan yang bahagia dan dia beruntung. Sebab yang paling banyak menimbulkan perpecahan di kalangan manusia ialah apa dia? Perkara yang banyak merosakkan masyarakatnya apa? Yang mencetuskan kebinasaan ialah campur tangan sebahagian manusia dalam urusan orang lain, khususnya dalam perkara yang tidak ada kaitan secara langsung dengannya. Orang lain punya hal, kita komen berlebih-lebih. Oleh itu, di antara dalil istiqamah dan benarnya iman seseorang Muslim ialah bila dia meninggalkan sesuatu, dia tidak campur tangan dalam urusan orang lain yang tiada kena-mengena dengannya. Antara kefahaman lain ialah kita menyibukkan dengan perkara yang tidak berkenaan dengan kita sebenarnya adalah merugikan dan tanda kelemahan iman. Kenapa? Kerana manusia hidup di dunia ini, dia dikelilingi oleh ramai manusia yang lain. Kesibukan dan perhubungan yang banyak berlaku dalam pelbagai bentuk, dalam pelbagai cara, dalam pelbagai jenis. Jadi seorang Muslim ini bertanggungjawab terhadap semua amalan yang dia lakukannya. Semua perbuatan dia kena ada responsible. Dia bertanggungjawab setiap saat yang dihabiskan. Dia bertanggungjawab setiap kalimah yang dituturkan. Oleh itu bila dia menyibukkan diri dia dengan setiap kalimah ataupun menyibukkan dirinya dengan segala yang ada di sekitarnya, dia mencampuri bidang-bidang yang tidak ada kaitan dengannya, maka semua itu akan melalaikannya. Akan melekakannya daripada menunaikan tanggungjawab dia yang sebenar. Dengan itu, balasannya di dunia ini, dia terseksa, fizikal dan hati, perasaan. Di akhirat nanti pula kita bimbang, dia akan dihukum dengan balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Dan ini adalah bukti kelemahan daya fikir. Dan tidak tercernanya, tidak tersemaknya akhlak Nabi dalam diri. Dan Islamnya lebih hampir kepada Islam pada bibir dan lidah sahaja. Islamnya pada nama sahaja. Tapi tidak tercerna pada anggota dan perbuatan. Sebab itulah sidang penonton muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, Al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya seorang sahabat Nabi telah meninggal dunia. Lalu lelaki itu berkata, bergembiralah dengan syurga, semoga dapat masuk syurga. Tapi yang mengejutkannya ialah bila Rasulullah SAW bersabda, awala tadri fala'allahu takallama fima la ya'nihi aw bakhila bima la yanqusuhu aw bakhila bima la yanqusuhu. Apakah engkau mengetahui mungkin dia telah berbicara dengan sesuatu yang tiada kaitan dengannya, ataupun dia bakhil dengan sesuatu yang tidak membawa kekurangan pun kepadanya. Kita bimbang, kita bersangka baik, tapi kita kena tahu bahawa kadang-kadang ada amalan-amalan kita yang menyebabkan kita rugi. Kita ternafi daripada hak kita. Begitu juga diriwayatkan pada Ibn Hibban. Ibn Hibban meriwayatkan dalam kitab sahihnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Abu Zar, bihasbi imri'in minasyarri ma yajhalu min nafsihi wa yatakallafu ma la ya'nihi. Seseorang itu telah dianggap mendapat kejahatan sesuatu yang dia tidak tahu tentang dirinya, dan dia memberatkan diri dengan sesuatu yang tidak berkenaan dengannya. Jadi, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, bila kita berpaling dari perkara yang tidak ada kaitan dengan diri kita, itu ada jalan kejayaan dan jalan keselamatan. Bila seorang muslim menyedari kewajipan dan tanggungjawabnya, maka dia sibuk dengan dirinya sendiri, dia memberi perhatian kepada dirinya, memberi perhatian kepada perkara yang akan memberi manfaat kepada dirinya, sama ada untuk keuntungan di dunia ataupun di akhirat. Dan dia akan menjauhi perkara yang sia-sia, menjauhkan diri pada perkara yang keji, dan memberi perhatian yang
kepada perkara-perkara yang ada kaitan dengan kebaikan. Bila kita mengetahui bahawa perkara yang diperlukan oleh manusia di dunia ini terlalu sedikit jika dibandingkan dengan apa yang tidak diperlukan, maka dengan ini kita akan mengetahui bahawa sesiapa yang hanya membataskan urusannya kepada apa yang diperlukannya sahaja, dia telah terselamat. Terselamat daripada banyak kejahatan, terselamat daripada dosa, dan akan menghabiskan masanya untuk beramal demi maslahah ukhrawiyah dia. Ini adalah dalil eloknya iman seseorang itu, eloknya Islam seseorang itu, mantapnya takwa seorang itu, dan dia berusaha untuk menjauhkan diri daripada mengikut hawa nafsu. Sebab itulah disebut dalam hadis yang lain, Al-Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu, fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi 'ashri amsalha ila 700 dha'fin, wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha." Apabila seseorang kamu memperelokkan Islamnya, maka setiap kebaikan yang dia lakukan ditulis dengan 10 kali ganda, sehingga 700 kali ganda. Dan setiap satu keburukan yang dilakukannya ditulis baginya seumpamanya ataupun satu keburukan sahaja. Al-Imam Malik juga menyebut dalam kitabnya Al-Muwatta bahawa telah sampai kepadanya satu riwayat bahawa Luqman telah ditanyakan, apakah yang telah menyebabkan engkau sampai kepada keadaan yang kami lihat ini? Maksudnya kelebihanlah. Maka Luqman pun menjawab, bercakap benar, menunaikan amanah, meninggalkan sesuatu yang tidak ada kena-mengena dengan diriku. Jangan masuk campur dalam urusan orang lain. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, hati yang sentiasa sibuk dengan Allah tidak akan mempedulikan urusan orang lain yang tidak ada kena-mengena dengan dirinya. Orang yang rajin beribadat kepada Allah dalam keadaan seolah-olah dia melihat Allah, dia menghadirkan dirinya bahawa dirinya begitu hampir kepada Allah dan juga Allah hampir kepada dirinya, dia akan meninggalkan perkara yang tidak diperlukan. Tidak ada hajat kepada orang lain. Ini menjadi bukti benarnya iman dia bersama dengan Allah. Sesiapa yang menyibukkan dirinya dengan perkara yang tidak berkenaan dengan dirinya, ini menunjukkan bahawa dia tidak menghadirkan di dalam dirinya rasa takut kepada Allah, dan bukti tidak benarnya kebersamaannya dengan Allah. Maka dibimbangi binasa amalannya dan dia tergolong dalam golongan orang-orang yang binasa. Disebut satu riwayat daripada Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau berkata, di antara tanda-tanda Allah berpaling daripada seseorang ialah Allah menjadikan kesibukannya pada perkara-perkara yang tidak ada kena-mengena dengan dirinya. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kita juga perlu tahu perkara-perkara yang berkenaan, dan kita juga perlu kenal pasti apakah perkara-perkara yang tidak berkenaan, terutama dengan diri kita. Di antara perkara yang diperlukan oleh manusia adalah sesuatu yang berkaitan dengan keperluan hidup, kebutuhan hidup seharian seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan seumpamanya. Begitu juga perkara yang berkaitan dengan keselamatan hidupnya di dunia dan di akhirat. Selain daripada itu, ia tidak perlu. Di antara perkara yang tidak diperlukan oleh manusia ialah matlamat duniawinya yang melebihi daripada keperluan asasi ataupun hajat, yang kita panggil daruriyat dan juga hajiat. Jangan kita terlalu mengejar daruriyat kita ataupun hajat kita yang lebih. Kita semua sudah cukup. Apa yang ada tu sudah cukup. Sehingga kita qanaah. Kita tidak sibuk memperbanyakkan harta benda dunia. Kita tidak sibuk untuk memperbagaikan juadah makanan dan minuman. Tak sibuk untuk menuntut kedudukan yang tinggi, menuntut kepimpinan, ataupun suka mencari puji-pujian, sanjungan daripada manusia. Oleh itu, ini antara dalil benarnya seorang Muslim ialah menjauhkan dirinya daripada perkara-perkara tersebut. Lebih-lebih lagi sekiranya terdapat unsur-unsur yang boleh menggedaikan maruah agamanya. Perbuatan-perbuatan yang harus adalah perkara yang tidak memberi manfaat kepada manusia di dunia dan di akhirat.
Apa dia contohnya? Seperti bermain, bergurau senda. Ini harus. Dan perbuatan-perbuatan yang mencacatkan maruah adalah daripada perkara yang tidak diperlukan. Bergurau sehingga berlebih-lebih. Jadi sebagai seorang Muslim, amat baik untuk kita meninggalkan perkara harus ini kerana dia membuang masa kita banyak. Membuang waktu kita pada perkara yang bukan menjadi tujuan kita diciptakan, tujuan kita dihidupkan. Bahkan nanti bila kita meninggal, kita akan dihisap di hadapan Allah. Oleh demikian, berlebih-lebihan dalam percakapan ada di antara perkara yang tidak diperlukan. Kadang-kadang dia boleh membawa kepada percakapan yang diharamkan. Oleh kerana itu, di antara akhlak seorang Muslim ialah tidak bising, tidak kecoh, tidak hingar-bingar, tidak banyak bercakap, tidak banyak masuk campur dalam setiap kabar angin. Sebab apa? Sebab Nabi SAW telah meriwayatkan satu hadis dalam bersabda, bila ditanya oleh Muaz bin Jabal, hadis yang panjang, Muaz tanya, "Ya Rasulullah, wa inna lanu'akhadhu bima natakallamu bih?" Qala, ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thakilatka ummuka ya Muaz, wa hal yakubbu an-nasu fi an-nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Bila Muaz tanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan diazab, akan ditanya, dipersoalkan dengan semua perkara yang kita tuturkan, yang kita bicarakan?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Kamu ni wahai Muaz, apakah ada sesuatu yang akan menyembamkan manusia, menyembamkan muka manusia ke dalam neraka selain daripada hasil lidah mereka?" Maksudnya sebab percakapan mereka lah menyebabkan mereka terhumban ke dalam neraka. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda, "Kalam ibni Adam alaihi la lahu illa al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar wa dzikrillah azza wa jalla." Percakapan anak Adam itu adalah kerugian padanya, kecuali amar ma'ruf, nahi munkar dan ingat Allah, zikir pada Allah. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa di antara sifat-sifat seorang Muslim ialah dia menyibukkan dirinya dengan perkara yang bernilai, yang berharga, dan dia menjauhkan dirinya daripada perkara yang tidak serius dan yang tercela. Dan menjauhi perkara yang tidak berfaedah. Ini menunjukkan kepada kita tentang pendidikan adab. Pendidikan adab, pengasuhan jiwa, tazkiyatun nafsi, supaya kita menjauhi perkara keburukan dan juga kekurangan. Dan juga kita meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak memberi faedah kepada dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan hadis ini menjadi petunjuk kepada kita. Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah untuk kita beramal dengannya. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.